Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam mata pelajaran fiqh pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita untuk hari ini, sebelum ini kita sudah belajar mengenai bab haji dan umrah. Okey, kita dah belajar mengenai pengertian dia, pengertian haji dan umrah. Kita dah tahu dalil mengerjakan haji dan umrah. Kita juga dah tahu apa hukum mengerjakan haji dan umrah. Selain itu, kita juga tahu kita dapat senaraikan syarat-syarat wajib haji dan umrah, juga syarat-syarat berkemampuan ataupun istita'ah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mampu. Okey, syarat-syarat berkemampuan. Okey, untuk hari ini kita masih dalam bab haji dan umrah. Okey, cuma kita akan masuk pada bahagian seterusnya. Untuk hari ini kita akan masuk pada rukun-rukun haji. Okey. Okey, kita lihat pada rukun-rukun haji. Okey. Apabila kita sebut mengenai rukun, bermakna perkara itu mesti kita kena buat apabila hendak mengerjakan haji. Okey, mesti dan wajib buat. Okey. Rukun haji ini ada 6. Ada 6 rukun. Okey, kita lihat pada yang pertama. Okey, yang pertama adalah niat. Apa-apa amalan ibadah kita mestilah memulakan dengan niat. Okey, contohnya kita nak ambil wuduk. Kita mesti sebelum ambil wuduk kita mesti membaca niat wuduk. Okey. Contoh yang kedua, puasa. Okey, kita nak puasa, kita mesti sebelum nak puasa tu mesti kita berniat puasa dahulu. Okey, sama juga dengan haji. Haji juga kita kena mulakan dengan niat. Okey, apa niat haji? Okey, tengok di sini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, apa-apa pun kita kena buat sebelum mengerjakan haji, kita mestilah berniat. Okey, sekiranya kita tidak berniat, kita lupa nak berniat, maka ibadah kita tidak sah. Okey, jadinya amat penting untuk kita melakukan, untuk kita berniat dahulu. Okey. Okey, rukun yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Okey, apa itu wukuf di Arafah? Okey, jemaah haji perlu berada di padang Arafah walaupun sesaat. Okey, bermula dari gelincir matahari iaitu pada waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Okey, jom kita tengok sama-sama video penerangan untuk wukuf di Arafah. Padang Arafah merupakan rukun ibadah haji. Jemaah haji perlu berkumpul di Arafah pada hari wukuf iaitu bermulanya tergelincir matahari pada waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Pada waktu ini, jemaah wajib sampai dan duduk di padang Arafah walaupun hanya seketika. Kegagalan berada di Arafah pada waktu wukuf yang telah ditetapkan akan membuatkan haji kita tidak sah. Jika jemaah haji tidak sampai ke Arafah untuk wukuf pada waktunya disebabkan terkandas atau keuzuran, maka luputlah ibadah hajinya. Ini kerana wukuf ialah rukun haji. Wajib bagi mereka ini bertahallul dengan mengerjakan tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting. Juga diwajibkan membayar dam dan qada hajinya pada tahun akan datang. Semasa wukuf di Arafah, gunakanlah masa sepenuhnya untuk memperbanyakkan amal ibadah sunat seperti bertaubat, berzikir, membaca doa dan Al-Quran. Ini kerana ganjaran pahala ketika itu adalah berlipat kali ganda dan insya-Allah doa pada ketika itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
hikmah dan pengajaran yang kita dapat di sebalik perintah Allah ini ialah kita sebagai hamba-Nya adalah sama di sisi-Nya. Tiada beza dari segi harta dan wang ringgit, tanpa mengira pangkat dan keturunan, warna kulit dan bangsa, kesempurnaan anggota atau cacat. Yang membezakan kita hanya amal ibadah kita sahaja. Moga segala amal ibadah kita diterima Allah dan mendapat keridaan-Nya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Okey, kita masuk pada rukun haji yang ketiga. Rukun haji yang ketiga ialah tawaf di Baitullahil Haram. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula dari penjuru Hajarul Aswad dan berakhir di tempat yang sama, iaitu di penjuru Hajarul Aswad juga. Okey, contoh di sini Hajarul Aswad, kita akan bermulanya tawaf. Okey, kita mengelilingi Kaabah. Okey, kita mengelilingi Kaabah dan kita juga akan berakhir di sini juga. Di mana kita bermulanya kita tawaf, di situ jugalah tempat kita berakhirnya tawaf. Okey, jadi bila kita dah mengelilingi Kaabah, ini dikira satu pusingan. Okey. Tempat bermulanya kita, ingat, tempat bermulanya kita tawaf mestilah dari penjuru Hajarul Aswad. Okey? Okey, jom kita dengar video penerangan di sebelah. Tawaf. Tawaf adalah perlakuan mengelilingi Kaabah yang berada di Masjidil Haram sebanyak 7 kali. Nak bertawaf, haruslah kita mematuhi syarat-syarat tawaf. Syarat-syaratnya ialah: pertama, suci daripada hadas, sentiasa dalam berwuduk. Kedua, suci daripada najis pada badan dan pakaian. Ketiga, menutup aurat. Keempat, bermula pada tempat yang sejajar atau setentang dengan Hajarul Aswad yang ada pada penjuru Kaabah. Itu dikira permulaan dan satu pusingan tawaf. Kelima, Kaabah di sebelah kiri bahu dan berjalan ke hadapan tanpa memalingkan dada. Keenam, dilakukan di dalam Masjidil Haram tetapi di bahagian luar Kaabah, iaitu di luar Hijr Ismail dan Kaabah Syazarwan. Ketujuh, dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Ketika melakukan tawaf wajib, kita hendaklah menjaga syarat ihram juga, iaitu tidak memakai atau memegang kawasan yang terkena tempat yang ada wangian. Bagi lelaki, tidak memakai kasut bertutup dan pakaian berjahit, manakala bagi perempuan dilarang memakai tutup muka. Mengelilingi Kaabah bermula dengan niat, dan sepanjang mengelilingi Kaabah kita hendaklah membaca doa dan berzikir meminta yang baik-baik daripada Allah. Hendaklah kita pastikan telah membuat 7 pusingan keliling, dan andai wuduk kita terbatal dengan sebab syarak, hendaklah kita berhenti dan mengambil wuduk, kemudian menyambung semula kiraan pusingan. Tidaklah perlu bermula dari awal kembali. Fatwa tempatan di Masjidil Haram, wuduk tidak terbatal jika tersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram selagi tidak menaikkan syahwat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Okey, rukun haji yang keempat ialah sa'i antara Safa dan Marwah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sa'i ialah berjalan atau berlari anak berulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Okey, lihat pada gambar di sini. Okey, di sini kita boleh nampak ini Bukit Safa. Okey, ini Bukit Marwah. Okey, dia kata kat sini yang sa'i berjalan atau berlari anak berulang-alik di antara Bukit Safa. Okey, bermakna kita bermula sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Okey, kemudian berulang-alik kembali dari Bukit Marwah ke Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan seterusnya sehingga 7 kali. Okey. Contoh di sini, bermulanya dari Bukit Safa, kita mula dari sini, kemudian berjalan berlari anak ke Bukit Marwah. Ini dikira 1 kali.
Okey, Bukit Marwah pula, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, ini dah dikira 2 kali. Okey, sampailah kita berulang alik sehingga 7 kali. Itu dikira sudah selesai sa'i. Okey, jom kita dengar penerangan bagi sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i. Aturan selepas tawaf dalam ibadah haji ialah sa'i. Perbuatan sa'i ialah rukun haji dan umrah yang dilakukan secara berjalan ulang-alik bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintasi Baitul Wadi, kawasan ini kini ditandakan dengan lampu neon warna hijau. Disunatkan jemaah lelaki berlari-lari anak, manakala jemaah wanita pula untuk berjalan cepat. Allah telah mewajibkan ibadah sa'i kepada hamba-Nya ketika menunaikan haji dan umrah sebagai lambang kesabaran, ketakwaan dan tingginya keyakinan bergantungan seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, iaitu kisah Siti Hajar radhiyallahu anhu. Syarat-syarat sa'i. Pertama, dilakukan selepas tawaf rukun. Kedua, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ketiga, ulang alik cukup 7 pusingan. Keempat, hendaklah membuat pusingan sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan di Marwah. Kelima, hendaklah sa'i di Batnul Al-Wadi. Keenam, tidak berniat lain yang memesongkan tujuan sa'i. Setelah selesai 7 pusingan sa'i, disunatkan mendirikan solat sunat 2 rakaat dan sebaiknya dilakukan di Masjidil Haram. Sunat berzikir, berdoa dan membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca ketika sa'i. Selepas selesai ibadah sa'i, jemaah umrah boleh bertahallul, iaitu bercukur atau bergunting, manakala jemaah haji bergerak ke Mina untuk bermalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Okay, bagi rukun haji yang kelima iaitu bercukur atau bergunting. Okay. Bercukur atau bergunting, menggunting rambut atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan cara mencukur atau menggunting. Bercukur atau bergunting ini dilakukan selepas melontar Jumrahul Aqabah pada 10 Zulhijjah. Okey, kita lihat di sini, menggunting rambut atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan cara mencukur atau menggunting. Okey, bagi jemaah lelaki, bagi jemaah haji lelaki, disunatkan mencukur rambut. Okey, mencukur rambut maksudnya botak. Okey, kita botakkan kepalanya, botakkan rambutnya. Okey, bagi jemaah perempuan pula tidak disunatkan untuk mencukur, tapi disunatkan hanya untuk ni je, menggunting rambut atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala sahaja. Itu bagi jemaah perempuan, jemaah wanita. Manakala jemaah lelaki mencukur, iaitu dibotakkan kepalanya. Selalunya kalau jemaah haji pulang dari mengerjakan ibadah haji, pasti kita akan lihat, kita akan nampak jemaah lelaki akan botak kepalanya. Okey, setakat ni jemaah wanita tiada lagi yang botak kepala selepas mengerjakan haji. Kenapa? Sebab jemaah wanita hanya menggunting rambut atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut sahaja. Cuma disunatkan bercukur hanya lelaki, kaum lelaki sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Kita sampai pada rukun haji yang keenam, iaitu tertib pada rukun-rukunnya. Apa yang dimaksudkan tertib? Kita melakukan ibadah-ibadah haji mengikut urutannya, urutan yang dah ditetapkan. Okey, tertib yang pertama tadi, rukun haji, kita mulakan dengan niat haji. Yang kedua, kita wukuf di Arafah. Yang ketiga, kita tawaf di Baitullahil Haram. Yang keempat, kita sa'i. Dan yang terakhir, kita bergunting atau bercukur. Okey, tak boleh
Okey, tak boleh lah. Kiranya kita tak payah niat dulu. Kita buat wukuf dulu, kemudian kita bercukur baru sa'i. Itu bukannya. Itu salah. Jadinya maksud tertib di situ kita melakukan dengan mengikut urutan. Okey, itu sahaja. Okey, kita dah sampai kepada pengakhiran pelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak semua faham, jelas bagi rukun-rukun haji. Okey, di sini Ustazah sertakan latihan pada hari ini. Ustazah minta awak semua untuk tulis nota berkenaan rukun haji. Boleh rujuk buku teks muka surat 4. Ustazah minta untuk awak tulis poin-poin dia sahaja. Okay, yang pertama rukun haji contoh. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf di Baitullahil Haram. Itu sahaja. Okey, boleh rujuk pada buku teks muka surat 4. Okey, selepas awak salin nota, buat nota berkenaan rukun haji, Ustazah minta awak hafal lafaz niat haji beserta maksud. Okey, dah hafal, Ustazah minta untuk awak rakam video bagi bacaan niat haji dan beserta maksud dan hantar pada Ustazah. Okey, secara personal. Okey, Ustazah tunggu latihan awak. Semoga maju jaya anak murid Ustazah dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita dan membuat latihan. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.